Arab Mekah dan ahwal jahiliyah. Sangat penting bagi pelajar yang ingin mengetahui, yakni memahami tafsir Al-Quran. Iaitu mengetahui tentang akidah. Tafsir di segi akidah, di segi kepercayaan, yang merupakan perkara terbesar bagi ilmu tafsir. Perkara terpenting bagi ilmu tafsir atau pengajian tafsir itu memperbetulkan akidah. Melebihi 80% ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini berbicara tentang akidah dan pembetulan akidah. Jadi di sudut akidah, bagi orang ini mengaji tafsir, dia kena memahami terlebih dahulu tentang Arab Mekah, keadaan jahiliyah. Itu keadaan akidah mereka, sifat kepercayaan mereka, di mana salah yang ingin diperbetulkan oleh Allah Ta'ala melalui kitab Al-Quran. Kena tahu salah mereka dan cara Allah Ta'ala betulkan salah itu. Kemudian kita juga perlu tahu tentang amalan mereka serta adab mereka. Di samping kesalahan akidah juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbetulkan amalan-amalan ibadat yang salah. Ibadat yang dibuat mengikut bisikan dan juga dorongan hawa nafsu, diperbetulkan oleh Allah Ta'ala supaya dibuat menempati wahyu. Begitu juga adab peraturan hidup sesama mereka yang telah tersasar jauh daripada syariat Nabi Ibrahim, lalu diperbetulkan melalui kitab Al-Quran kepada akhlak yang terpuji, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi nabi, kita semua yang nak ngaji tafsir ni kena tahu terlebih dahulu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada riwayat mengatakan, innama tanqudu 'ural islami 'urwatan 'urwatan. Sebenarnya akan putus rantai Islam seketul demi seketul. Jadi akan putus rantai Islam seketul demi seketul. Bila idza nasha'a, apabila lahirnya generasi dalam agama Islam ini, man la ya'riful jahiliyata, orang yang tidak mengenali apa itu jahiliyah. Jika lahir di kalangan umat akhir zaman dia tidak tahu tentang Arab jahiliyah, kerosakan akidah dan amalan, maka orang Islam yang tidak tahu itu sebenarnya perusak agama sendiri. Macam mana perusak agama sendiri? Dengan sebab dia tidak tahu kerosakan Arab jahiliyah, dia akan melakukan perkara yang sama. Apa yang dibuat oleh orang Arab jahiliyah, dia juga akan buat. Apa yang difahami atau yang dipegangi oleh Arab jahiliyah, dia juga berpahaman dan memiliki pegangan yang sama. Sedangkan itulah kesalahan, itulah kerosakan, tapi dia tidak tahu. Dengan sebab dia tidak mengaji bahagian orang Arab jahiliyah ni, dia berasa betul. Pahaman ini dia rasa tidak salah. Lebih lagi pahaman ini dia rasa inilah tuntutan agama sebenar, lebih teruk seperti mana apa yang dipahami oleh orang Mekah. Jadi itu dia kata inilah pahaman sebenar, inilah cara mendekatkan diri pada Allah sebenar. Jadi terbalik.
Jadi apabila lahir di kalangan generasi kemudian hari zaman kita ni sampai bila-bila, mereka dan golongan yang tidak mengetahui jahiliah, maka perkara yang sama dia akan buat. Kesannya apabila dia buat perkara yang sama, apabila ditegur oleh orang yang mengaji, oleh orang yang mengetahui, dialah yang bantah. Dia membantah seperti mana Arab jahiliah membantah Nabi. Mereka merasakan mereka betul. Mereka rasa mereka ikut Nabi Ibrahim dengan alasan datuk nenek mereka buat, dengan mengatakan takkanlah datuk nenek mereka salah juga, sebab semua ni bertali arus mari daripada ikut Nabi Ibrahim. Takkan mereka salah juga? Sedangkan memang salah kok. Sebab kesalahannya apa yang mereka buat, apa yang mereka faham dan pegang dalam akidah tidak berasas daripada wahyu. Itu saja. Kelemahannya tidak mengaji wahyu. Dia pakai dia. Apabila Nabi membaca wahyu Quran, dan wahyu Quran ni memang menempati wahyu Nabi Ibrahim dulu. Hak betul dia dibaca oleh Nabi ni mereka kata salah. Nabi pula mereka dulu kata al-ami, tukar jadi gila. Maka akan lahir di kalangan umat Islam yang berkeadaan seperti ini pada akhir zaman. Maka golongan yang belajar, golongan yang tahu, apabila ini memperbetulkan dia, maka menjadi perkara yang sama. Berlakunya golongan yang menentang dengan sebab jahil dan degil. Mula-mula menentang dengan sebab jahil, apabila kalah dalam perdebatan, lawan dengan sebab degil. Jadi dibimbangi keadaan ini merosakkan, membahayakan. Oleh kerana itu kita semua kena usaha pastikan semua umat Islam cubalah lapangkan masa belajar. Malu tidak tahu agama sendiri. Bukan saja malu, membahayakan kita nanti. Agama kita tidak tahu. Sebab itulah kalau orang kafir tidak masuk Islam pun jangan nak marah dia. Kalau dia masuk Islam pun kita tak reti nak ajar dia, sebab kita pun jahil. Pernah berlaku umat Islam ni tak mampu nak ajar, tapi bukan negara Malaysia, negara lain. Hanya 2-3 orang saja memeluk Islam dengan cara sukarela lah. Dengan sebab dia baca buku, dia bandingkan bandingkan agama, dia minta dengan Allah Ta'ala. 2-3 orang masuk Islam. Jadi apabila masuk Islam jadi mu'alaf, pergi kepada orang Islam supaya menerima mereka sebagai umat Islam juga. Apa telah terjadi, tidak ada siapa pun sanggup nak ambil mereka. Baik nak bagi makan dan untuk bagi tempat tinggal, lebih-lebih lagi nak ajar agama sebenar, sebab mereka pun tidak tahu. Jadi kalau hari ini orang-orang kafir tidak berminat dan tidak akan datang kepada Islam, bukan kerana mereka jahil sangat, kerana orang Islam sendiri pun jahil juga, dan akan merosakkan orang Islam atau agama Islam, orang Islam sendiri. Ini kata-kata Sayyidina Umar ni, kata-kata hikmah dia ni, pandangan yang jauh dia. Jadi idza nasha'a fil Islam, apabila lahirnya di kalangan Islam ini orang yang tidak mengetahui apa itu jahiliyah, lalu mereka melakukan perkara yang sama dengan sebab tidak tahu. Apabila ada golongan yang memperbetulkan mereka dengan ajaran wahyu yang sebenar, mereka menentang habis-habisan, mati-matian, seperti mana Arab jahiliyah menentang Nabi Muhammad SAW. Asalnya jahil, kemudian jadi degil. Dan perkara ini kita tak boleh biarkan, sebab kita akan bertanggungjawab, akan disoal oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi juga akan tanya kita, kamu duduk di atas dunia dulu, apa yang kamu buat untuk agama? Jadi soalan-soalan yang akan diajukan kepada kita tadi, kita kena buat persiapan untuk jawab balik. Dalam kitab lain, ini kitab Siratal Mustaqim, dalam kitab lain, jika kamu ingin mengkaji segala makna syariat, jika kamu ingin mengkaji segala makna syariat, makna syariat ni maknanya rahsia di sebalik syariat Nabi Muhammad SAW. Di segi akidah baik,
atau dari segi ibadat, atau dari segi adat. Pertama sekali, kamu mesti meneliti keadaan Arab jahiliah. Keadaan Arab jahiliah ni keadaan orang Mekah. Orang Mekah mana? Orang Mekah semasa Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi untuk mereka. Untuk mereka pada peringkat permulaan. Untuk mereka pada peringkat permulaan. Yang ni apabila mereka betul, umat Islam, umat manusia lain-lain akan jadi betul. Apabila orang Arab ni payah tidak betul, maka umat Islam atau umat-umat lain payah nak jadi betul. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan dua cara. Litunzira ummal qura wa man hawlaha. Supaya kamu wahai Muhammad terlebih dahulu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan lain-lain daripadanya, orang yang berada sekeliling atau sekitar Mekah, seluruh dunia. Mana berpandukan kepada ayat Quran ini, Nabi SAW usaha satukan Muhajirin dan Ansar daripada Mekah berhijrah ke Madinah, belajar, mengajar, menyebar dengan menghayati agama. Maka di antara Muhajirin dan Ansar inilah terbentuknya satu umat Islam yang dijadikan contoh. Penghayatan sebenar berlaku pada masa itu, sehingga siapa-siapa saja datang mari daripada jauh, daripada pelosok mana, mari ke Madinah tidak sampai sebulan masuk Islam. Dan orang-orang Mekah Madinah ia berhijrah, dan orang Madinah sebagai Ansari ini pergi ke mana-mana untuk ajak hamba-hamba Allah yang lain supaya mengenali Allah dan mentaati Allah. Hak pergilah, maka berdoyong mari ke Madinah untuk belajar seminggu atau 2 minggu. Tidak sampai sebulan pun mereka telah dapat menguasai. Kerana agama yang dipelajari oleh mereka di Madinah bukan saja melalui dengar, bukan saja melalui lihat, bahkan melalui kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Jadi dalam kitab ni kata, nak tahu rahsia-rahsia kehebatan syariat Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam Al-Quran, baik di segi akidah ataupun di segi amalan, kena tengok dulu tentang macam mana Arab jahiliah semasa Nabi SAW dipilih menjadi Nabi. Sebab pembentukan syariat Islam ini berasas kepada terbinanya umat Islam Mekah Madinah. Terbinanya umat Islam Mekah Madinah. Cuma Allah Ta'ala apabila dia nak sebut orang Mekah Madinah ni, dia tidak sebut dengan nama kampung tu. Tak sebut kata orang Mekah, tidak sebut kata orang Madinah. Bahkan Allah Ta'ala sebut nisbah pada sifat orang tu. Satu nisbah pada dia duduk situ. Kalau hidup Mekah, kita panggil orang Mekah. Kalau hidup Madinah, kita panggil orang Madinah. Allah Ta'ala dalam Quran tak sebut gitu. Dia sebut Muhajirin, dia sebut Ansari. Orang yang ada sifat hijrah, orang yang ada sifat nusrah. Sebab apabila sebut sifat, dan ini sebenarnya ia menjadi satu pembentukan syariat yang besar, kesan dia. Kalau sebut orang Mekah, sebut orang Madinah, maka orang lain-lain tak ada tepat seperti Mekah Madinah, maka tidak boleh lagi diikuti, dituruti oleh orang lain daripada Mekah Madinah, sebab sebut tepat. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut tepat dia tu, Allah Ta'ala sebut sifat dia. Sanggup berhijrah kerana sebar agama, sanggup memberi bantuan dan nusrah kepada orang yang datang untuk sebar agama. Jadi Muhajirin dan Ansar, dan kita akan baca dalam surah Taubah ayat 100 nanti. Jadi pembentukan syariat yang betul-betul sekali hebat, berkembang dalam tempoh yang singkat, boleh menguasai dunia, yang mana orang-orang kafir pun telah merasa hebatnya agama Islam ni kerana keadilan yang wujud dalam pemerintahan Islam yang tak pernah mereka kecapi sebelum ni dalam pemerintahan kafir yang lain. Walaupun dia kafir, tapi dia rasa duduk di bawah Islam ni, khalifah Islam ni, lebih rasa aman, lebih rasa selamat, lebih rasa damai berbanding dengan mereka duduk di bawah raja-raja dan pemimpin-pemimpin kafir mereka dahulu. Jadi tak dapat tidaklah kena ngaji bahagian-bahagiannya. Malang sekali perkara-perkara yang penting seperti ini tidak diajarkan. Seandainya ada sudah belajar perkara-perkara ini di sekolah kemasaan, sekolah menengah, maka tidaklah susah sangat kita nak memberitahu sesuatu tentang agama kita. Tapi perkara-perkara seperti ini tidak ada pun. Start mengaji agama Islam, sejarah Umayyah dan Abbasiyah, zaman kejatuhan Islam dah mengaji.
Cuma kita ngaji di sudut keduniaan sahaja. Nak tahu macam mana dunia terbentuk dalam zaman jahiliah, dalam zaman Umayyah dan Abbasiyah. Bukan di sudut keagamaan, di sudut keduniaan. Kerana jiwa-jiwa yang menulis buku, dia jiwa dunia saja. Dia tak ada jiwa agama. Dia tidak nak mati, dia nak duduk atas dunia saja. Jadi pembentukan buku sejarah pun ala kadar. Jadi macam mana terbentuknya jiwa-jiwa yang beragama untuk lahirnya generasi-generasi yang menjaga dan menghayati agama. Sekiranya buku-buku yang disediakan kepada mereka ala kadar. Tahu sejarah Islam, tapi segala sejarah dunia saja, tidak membawa kepada syurga atau neraka. Jadi oleh kerana itu perkara-perkara seperti ini, apabila kita usaha dengan cara mendekatkan mereka dengan Al-Quran kita Allah, maka Allah Ta'ala akan membagi kepada mereka kemudahan untuk memahami. Setelah itu kita pun tengok bagaimana Arab Jahiliyah. Supaya kita tahu semua ni, untuk tahu Arab Jahiliyah ni bagaimana keadaan Arab Jahiliyah, kita nak tahu juga. Kitab besar sebenarnya tentang Arab Jahiliyah, diberitahu secara terperinci lah. Daripada kitab besar, berbagai-bagai jenis kitab tu direngkas dalam beberapa muka surat buku kita. Jadi bukan kata hak sini ni segala-gala, tidak. Ini ni ambil hak peti-peti sangat sekadar jadi mudah faham Quran. Kalau sekiranya seorang ni ingin mendalami dan untuk mendapat kesempurnaan dalam perkara ni, dia ada kitab-kitab dia dalam bahasa Arab, masih lagi tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi mudah-mudahan satu hari kelak apabila ada kesedaran ini, maka kitab-kitab Arab lain tadi akan diterjemahkan. Jadi ringkasan ni ada ni. Dengan begitu pun kita juga tidak ketinggalan, boleh tahu. Jadi bagi dua lah, keadaan Arab Mekah dibahagikan kepada dua bahagian. Dua bahagian. Satunya bahagian yang mana orang Arab Mekah ni dengan syariat Al-Quran supon dah, menyeramai, tak perlu diperbetulkan, cuma diberitahu kepada mereka, kekalkan melalui perantaraan wahyu ni, kekalkan. Seperti mana kamu sedang memahami seperti ini, maka begitulah sebenarnya. Apa yang kamu buat sekarang ini seperti ini, begitulah sebenarnya, dikekalkan. Dan bahagian kedua, musyrikin Arab Mekah ni dari segi akidah dan dari segi amalan berbeza, bercanggah dengan Al-Quran, dengan syariat Al-Quran. Jadi kita kena tahu dulu, supaya hak mana betul dah tu kekalkan, hak mana silap dan salah tu berbetul. Jadi apabila kita baca nanti, sikit sangat je hak salah. Hak salah tu sikit sangat. Salah macam mana? Dia rasa betul benda salah, hak tu sikit sangat. Sebab setengah-setengah benda dia buat dia salah, dia faham dia salah juga, hak tu tak apa. Zina salah, dia bukan rasa salah juga, cuma dia buat. Hak tu tidak perlu diperbetulkan kerana dia berasa salah. Berzina, berjudi, mengupak, semua ni apa saja bentuk kezaliman ni orang Mekah buat benar, ya dia pun rasa salah. Hak tu biar begitulah. Tapi hak masalah yang nak diperbetulkan melalui syariat Al-Quran, benda salah dia rasa betul, ni kena betul. Supaya masyarakat kita hari ni juga, kita baca Quran, baca kepada mereka nya, hak mereka rasa betul benda salah tu kena perbetulkan. Makna amalan-amalan bid'ah yang mereka rasa sunnah tu, kita kata ini bid'ah, bukan sunnah, tukar. Hak sunnahnya macam ni, hak tu saja diperbetulkan. Hak dia buat benda salah dan memang mereka kata salah tu, itulah keadaan dia kekalkan. Jadi mungkin kita akan dapati orang-orang Mekah ni dia buat banyak benda-benda salah, tapi kalau tanya dia kenapa buat ni, salah ke betul, dia kata saya buat benda salah sebab syariat bukan gini. Itu kelemahan dalam jiwa dia, hubungan dia dengan Allah Ta'ala lemah, maka dia sanggup buat benda Allah larang. Tapi akidah dan ilmu yang ada pada dia, memang benda ni salah. Supaya kita orang Islam yang lemah. Jadi ilmu wahyu dipelajari supaya kepahaman ilmu salah tu kita kena tukar jadi betul. Dan hak ni selama mana ilmu wahyu tak masuk dalam diri seorang, selama tu sampai mati dia tak akan jadi betul. Ingat, jenis yang kena betul dengan ilmu, dia tak boleh betul dengan apa sekalipun. Tuan-tuan kena ingat, iman tuan-tuan kalau naik peringkat mana sekalipun, kalau tuan-tuan tak tahu nak bagi faraid, tuan-tuan akan mati tak reti pun bagi faraid. Sebab ia ilmu. Dia bukan macam apabila kita memiliki satu kekuatan untuk boleh buat amal, bukan setiap benda tu kita boleh buat. Perkara yang bersangkutan dengan ilmu, apabila kita tidak tahu, kita tak boleh buat. Walaupun kita memiliki kekuatan mampu buat, kita tak boleh buat sebab kita tidak tahu. Jadi apa saja yang ada hubungan dengan makrifah ataupun pengetahuan ataupun ilmu,
maka penyelesaian dia, ilmu tu kita kena pelajari. Sebab itulah Nabi SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi kita ni sebelum jadi Nabi, dia orang beriman. Dia tidak macam kita orang biasa, maksum. Sebelum jadi Nabi pun dia tidak buat dosa, dan dia beriman. Tapi dia tak ada ilmu. Dia beriman tapi dia tak ada ilmu. Dengan sebab iman yang ada pada Nabi lah, Nabi tak boleh tengok orang Arab Mekah ni derhaka, tapi dia tak kerti nak buat macam mana. Contoh kenapa? Ini Nabi kita. Nabi merupakan ketua segala Nabi. Dia ada iman sebab iman lah menyebabkan dia tak boleh duduk diam. Dia ada ikhtiar macam mana supaya orang Arab ni jadi baik, kembali kepada Allah dengan keadaan Allah redha. Dia berbagai-bagai cara dia ikhtiar. Di antara dia yang dia ikhtiarnya ialah apa yang diberitahu oleh Khadijah radhiyallahu anha semasa Nabi dipeluk oleh Jibril balik ke rumah dengan keadaan dia minta diselimut. Dia takut sebab ini kali pertama dia berjumpa dengan Jibril. Lalu Khadijah hiburkan hati Nabi dengan memberitahu jasa-jasa Nabi kepada orang Arab sebelum ini, iaitu berhabis harta Khadijah untuk jadi baik, tapi tidak jadi baik kerana bukan cara Allah, cara ikhtiar Nabi sahaja. Jadi tanpa ilmu wahyu, Nabi buat ikhtiar habis harta pun tidak memberi kesan apa-apa pada orang Mekah. Ini perkataan yang dikeluarkan oleh Khadijah nak pujuk hati Nabi, suami dia, bahawasanya Nabi dia, suami dia adalah orang baik. Orang baik Allah Ta'ala tidak akan rusakkan, tidak akan bahayakan. Lalu Allah Ta'ala pilih jadi Nabi. Allah Ta'ala ajar wahyu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam surah Syura, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu sebenarnya wahai Muhammad, sebelum ini kamu tidak tahu pun apa itu kitab, apa itu iman. Mana apa itu ilmu kitab. Yang mana dengan ilmu kitab inilah segala takdir-takdir baik Allah akan berlaku. Dan apa itu iman? Yang imanlah menyebabkan manusia boleh tinggal segala-gala keburukan. Bukan dengan cara kamu bagi makan kepada dia, kamu bagi pertolongan kepada dia. Tidak, kamu kena pastikan dia orang yang beriman. Apabila dia orang beriman, segala keburukan dia boleh tinggal tanpa apa-apa sekalipun. Jadi apabila Allah bagi wahyu pada Nabi, melalui ilmu wahyulah Nabi buat kerja baru. Melalui panduan wahyu, barulah orang Islam, manusia Mekah berubah daripada penderaka menjadi hamba yang taat setia, bahkan menjadi golongan yang diangkat sebagai golongan umat contoh sampai kiamat. Jadi betapa pentingnya ilmu wahyu untuk kita semua. Jadi diperbetulkan perkara-perkara yang dipahami oleh orang Mekah, perkara yang dia fahami betul, benda yang salah. Maka bila turunnya wahyu, diperbetulkan, di sudut ilmu diperbetulkan. Dan perkara yang sama berlaku pada zaman kita. Jadi macam mana Allah Ta'ala telah ubah orang Mekah dengan usaha yang diajar kepada Nabi, maka begitu juga hari ini masyarakat kita, macam mana dia akan boleh berubah juga dengan cara yang sama. Kita tengok di segi persamaan. Persamaan orang Arab Jahiliyah, orang Mekah dengan asas syariat sama dah. Jadi hak sama ni pun bagi dua dulu. Persamaan dari segi akidah, persamaan dari segi amal. Persamaan dari segi akidah, persamaan dari segi amal. Persamaan dari segi akidah ditengok pada beberapa sudut. Pertama, orang Arab Jahiliyah Mekah ni golongan beragama. Mana dia ada akidah percaya pada Nabi, dia ada akidah percaya Allah Maha Esa. Dua perkara tu. Rukun iman dia ada. Percaya pada Allah ada, percaya pada Nabi ada. Tapi kalau dua ni rukun ni saja percaya, jadi Islam kan tak? Tak. Semua rukun iman kena percaya baru jadi Islam. Percaya pada Allah, percaya pada Nabi. Tapi percaya pun sama-sama, tidak jelas. Tetap Allah Ta'ala, percaya Allah Maha Esa, tapi syirik juga. Percaya pada Nabi Ibrahim, banyak perkara hak Nabi Ibrahim ajar dia tolak. Sebab tidak ada maklumat bahawasanya ini ajaran Ibrahim, tak ada kitab. Dia tolak ajaran Nabi dia sendiri, sebab dia tidak tahu ini ajaran Nabi dia, dan sebagainya lah. Cuma nak beritahu pada kita, di sudut dia ni golongan beragama, bukan golongan yang tak percaya ke Tuhan. Cuma dalam bahasa-bahasa penggunaan lafaz zaman mereka, dia guna bahasa milah. Agama dipanggil milah.
Milah satu kalimah yang diguna untuk keagamaan. Milah dia panggil. Milah Ibrahim. Milah Ibrahimiyah. Jadi lafaz milah inilah bermakna lafaz yang kita guna hari ini. Kita tak guna dah milah, kita guna din. Din maknanya pegangan cara hidup. Milah pun makna sama. Kalau kita duduk sekali dalam kamus syariat, sama kata itu. Cuma pengguna-pengguna orang Arab dulu dia guna milah. Zaman kita guna din, agama. Dan dalil bukti kita boleh baca. Kedua ialah musyrikin Arab ni, mereka bukan saja rasa beragama, percaya pada Tuhan Maha Esa, mengikuti Nabi, bahkan mereka mendakwa mereka nak ikut Nabi Ibrahim. Dia tahu pun Nabi dia tu Nabi Ibrahim. Dan dia rasa orang-orang lain ikut agama Nasara kerana Nabi dia tu Nabi Isa. Ikut Yahudi tu ikut agama Yahudi, dan Nabi mereka adalah Nabi Musa. Dan puak-puak muka kata kita, agama kita Hanif, milah Ibrahimiyah, ikut Nabi Ibrahim. Jadi jahiliah apa? Ikut Nabi. Nah, jahiliah apa ikut Nabi? Yang ni jahiliah jahil ilmu. Ikut Nabi dalam masa yang sama jahil ilmu. Dia tidak tahu sebenarnya syariat daripada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ini pun takkid saja, iaitu Arab jahiliah bukan golongan dahriyah, golongan tidak percaya Tuhan. Sekalipun ada segelintir, sangat sikit, bolehlah jadi seorang dua, yang tak tidak sopong orang lain-lain, jenis pasal percaya tidak ada Tuhan. Seperti zaman kita lah ni pun, kalau kira majoriti ada, banyaknya ada percaya agama lah, ada percaya kepada Tuhan ni. Tapi di kalangan masyarakat yang ramai ni, segelintir juga percaya tak ada Tuhan. Jadi ada sama lah orang pasal gitu tu. Nah. Tapi sampai satu tahap mereka ni pun kembali kepada syariat. Sampai satu tahap apabila usaha memperbetulkan akidah dengan cara menyampaikan, mentadbirkan wahyu ni berjalan, maka segala hijab-hijab dalam hati mereka, dalam fikiran mereka, nah, dipecahkan melalui berkat wahyu dan mukjizat yang ada dalam Quran. Pecah habis. Jadi orang Islam lah. Perkara yang keempat yang sama di antara Arab jahiliah dengan syariat Quran akhir zaman, iaitu Arab jahiliah sama juga Yahudi dan Nasara mempercayai akidah tauhid yang pertama, akidah wujudnya Allah. Nasara terima Allah wujud, Yahudi terima Allah wujud. Begitu juga musyrikin Mekah terima Allah wujud. Nah, hak kita bila sifat 20 Allah wujud tu, hak ni semua orang terima. Allah tidak wujud ni dahriyah ya. Allah wujud ni semua dah orang terima. Mana tak perlu berbetulkan. Di segi Allah wujud ini kadang-kadang sampai tahap merosak dalam jiwa. Allah wujud ni sampai tahap merosak dalam jiwa. Ada riwayat perempuan jahiliah dengan anak laki-laki tentang tauhid Allah yang mencipta, Allah wujud dan Allah yang maha mencipta. Iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan tentang kisah seorang perempuan jahiliah. Perempuan ini duduk pegang kambing di puncak gunung, bukit-bukit sekitar Mekah. Dia dengan anak laki-laki dia.
Jadi dalam masa dia pergi kambing tu, anak laki-laki dia tanya ibu dia, wahai ibu, siapakah yang menciptakan kamu? Ibunya menjawab, Allah. Orang Arab Mekah, hak kita kata kafir musyrikin. Dia bertanya, siapakah yang mencipta ayah? Ibu menjawab, Allah. Dia bertanya, siapa yang telah menciptakan saya? Ibunya kata, Allah. Dia bertanya, siapa yang telah menciptakan langit? Ibunya jawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapakah yang menciptakan bumi? Ibunya menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan gunung, tempat dia duduk tu? Ibunya menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, kambing-kambing ini siapa yang menciptakan? Ibunya menjawab, Allah. Allah lah. Allah Maha Mencipta, Allah Maha Mencipta. Ibu dianya syirik, anak dia tauhid. Sebab anak dia boleh jadi tidak dinodai oleh pahaman-pahaman lain. Lalu dengan berkata bahawa aku dah biasa dengar Allah Ta'ala memiliki suatu sifat dan kedudukan yang tinggi, dia boleh buat segala-gala, maka dia terus rebah, jatuh bergolek daripada puncak bukit hingga mati. Nah, ketauhidan meresap dalam hati budak ni, menerima keesaan Allah, dia mati. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma selalu menceritakan hadis ini kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Maknanya akidah Allah Maha Mencipta ni biasa meresap dalam hati manusia. Yang jiwa fitrah ni dia boleh terima dan meresap dalam hati, membawa kepada dia menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan mentauhidkan Allah. Sedangkan mak dia syirik. Sebab dia mentauhid dalam segi mencipta, tapi barang perkara lain, banyak perkara lagi dia pakai benda lain. Macam kita lah, ada setengah-setengah perkara tu kita betul, tapi apabila benda hak kita tidak mengaji, hak tu boleh jadi salah. Hak kita mengaji tu betul lah, hak salahnya benda hak kita tak mengaji. Lebih-lebih lagi bab akidah. Yang kelima, musyrikin Arab jahiliyah juga menerima tauhid yang ketiga sebahagian. Hak pertama, Allah ada. Hak kedua, Allah mencipta. Hak tu memang kedua-dua tu dia terima. Sebahagian hak ketiga juga mereka menerima. Itu Allah lah yang mengurus, Allah yang mentadbir perkara-perkara yang besar-besar. Allah yang mengurus, Allah yang mentadbir perkara yang besar-besar. Di antara yang Allah sebut dalam Quran, hak orang Arab Mekah terima, iaitu Allah yang mengurus perkara besar ni, beberapa perkara. Pertama, orang Mekah sudah menerima Allah lah yang telah menundukkan matahari dan bulan untuk hamba-hambanya guna daripada faedah-faedah matahari dan bulan. Yang ni tak ada kuasa lain yang boleh menyebabkan bergeraknya matahari dan bulan dan mengeluarkan cahaya, melainkan Allah saja. Yang kedua, mengubah malam dan siang. Bertukar malam siang ni tak ada kuasa lain, Allah lah. Walaupun kita doa rasa hari ni, kerana kita tidak ada hubungan rapat dengan Quran, kita doa ingatnya Malaysia ni jadi sendiri. Dah jadi, ada matahari tak ada, dia kena jadi malam. Apabila mari matahari, dia kena jadi siang, dia jadi sendiri. Ini paham-paham kita semua yang tidak mengaji Quran. Sedangkan kita kena ingat, berjadi Malaysia walaupun sama-sama walaupun berpusing mengikut tetapkan di atas orbit dan kejadian waktu yang tepat, tapi tak lari daripada kena Allah. Kena Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, dia telah jadikan Malaysia ni dengan kudrat dia, tidak campur tangan dengan siapa-siapa. Tapi apabila pergi di akhirat, malam tak ada dah dalam syurga. Apa saya matahari gerak gini tak ada dah. Dia dunia je ni. Sebab tu dia bukan jadi sendiri, dia jadi sebagai ujian dan cobaan untuk manusia. Bumi pun tidak ada, langit pun tidak ada. Kalau kita duduk tengok ni, dia akan gulung, dia akan pecah semua sekali. Malaysia pun tidak akan ada. Dalam syurga siang sama, dalam neraka malam sama. Jadi Malaysia ni adalah tertib dunia sebelum mati. Dia makhluk. Begitu juga menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan daripada bumi. Begitu juga menghidupkan, mematikan manusia yang hidup. Begitu juga perkara yang kelima, berkuasa penuh, memiliki
kuasa pada pendengaran manusia, penglihatan manusia, bahkan bisikan ataupun pada hati-hati manusia. Allah Ta'ala yang memberi kekuatan pada pendengaran, yang memberi kekuatan pada penglihatan, yang memberi kekuatan kepada pemikiran, perasaan. Ini semua Allah Ta'ala. Orang Arab muka terima, tak ada pasal lain. Lagi milik Allah segala apa yang ada atas bumi. Sebut kata ada atas bumi kepada dia, itu milik Allah, tidak dimiliki oleh orang lain. Mana Allah tidak berkuasa pada perkara yang berada atas bumi ini dengan yang lain. Yang lain di sini, apa yang dipahami oleh orang Mekahnya, yang lain maknanya yang lain yang besar daripada Allah, yang lain yang besar juga. Apa dia? 4 perkara. Jangan lekat daripada pemikiran kita. Kalau berakidah yang merosakkan 4 perkara biasanya. Manusia, iaitu Nabi dan Wali. Lepas tu kat jin dan malaikat. Maknanya apabila Allah Ta'ala beritahu dimiliki oleh Allah, mana orang Arab faham Allah memiliki segala-gala di atas bumi, jin tidak boleh memiliki apa-apa pun, malaikat tidak boleh memiliki apa-apa pun, baik Nabi baik Wali. Tu. Lepas tu, kalaulah kita suruh Nabi, kalaulah kita suruh Wali atau malaikat atau jin, bukan kerana milik dia, kerana dia bodek Allah Ta'ala, dia girayu pada Allah Ta'ala. Allah restu barulah jadi Allah juga. Tapi cara itulah cara kekufuran dia panggil. Cara menyebabkan manusia putus hubungan dengan Allah atas dasar akidah. Dan kita akan baca dengan cara nak jelas. Lagi yang 7, Allah lah yang menguasai lapisan langit yang 7 lapis, arah yang besar. Orang Arab bukan terima. Arah yang besar milik Allah. 7 lapis langit walaupun tidak nampak, milik Allah. Dan orang Arab juga terima, tidak boleh melepaskan mereka daripada segala musibah dan malapetaka di lautan. Kalau mari bencana lautan sana, janganlah nak suruh apa-apa. Nabi tidak pakai dah satu kalau suruh. Dah, Wali, malaikat dan jin, dia tak akan suruh dah. Bahkan patung-patung yang merupakan kiblat tawajjuh tu dia buang ke laut. Jadi pokok pun ni tak boleh pakai kerja dah ni. Masa tu lah Allah, engkau saja meredakan gelombang yang besar, engkau saja menghilangkan taufan, engkau saja. Dia akan kembali mentauhidkan Allah. Ini Allah Ta'ala sebut lakukan berkali-kali. Nak beritahu ini akidah yang betul. Kalau perkara besar-besar, segala perkara yang mereka jadikan perantara tadi dibuat, dia akan suruh Allah saja. Cuma bila Allah Ta'ala redakan gelombang, hilangkan taufan, sampai darat, syirik pada Allah pula. Itu cara-cara dan kadang-kadang yang berlaku pada Arab Mekah dulu. Yang ke-9 begitu juga. Tiada yang boleh mengurus dan mentadbir perkara-perkara yang besar yang berlaku di daratan melainkan Allah juga. Dan juga la mujira illallah, tidak boleh, tidak ada kuasa melepaskan daripada tangkapan dan cengkaman yang lain. Yang boleh melepaskan hanya Allah. Macam kita lah ni lah, orang percaya pada hatu. Apabila dirasuk oleh hatu, yang boleh melepaskan bukan hatu, Allah Ta'ala. Orang bukan faham. Orang kita ya faham, nak amat hatu ni kena panggil hatu lain. Teruk pada orang Mekah. Nak suruh hatu mana jin yang duduk dalam ni, kita kena panggil jin lain, kena bersahabat dengan jin lain, tolong ambak dia. Jin tu pambak rakan dia, mungkin sebentar lepas tu masuk pula. Nah, diperbodohkan oleh golongan jin, manusia-manusia yang bodoh akidah. Dia keluar sebentar, dia rehat sebentar, kedai kopi. Jadi bila tu pama tak cukup duit, masuk pula. Jadi sampai matilah orang ni tak kesembuh penyakit dia. Sebab apa? Sebab dia dalam kekuasaan, kepercayaan yang rusak akidah. Allah biarkan dia diperbodohkan sampai mati gitu. Mana sia orang itu? Dia akan sembuh pun. Dia hanya boleh sembuh apabila dia memperbetulkan akidah. Orang betul akidah, jin tak main mula lagi. Apabila mari, maka dia diajar oleh Nabi, siup ya, dia lari dah. Bukan semua orang kena ganggu oleh jin. Orang yang rusak akidah, orang yang sama-sama dalam akidah, dia saja, bukan semua. Jadi orang Mekah dulu, kalaulah dirasuk oleh hantu, oleh jin, Allah saja yang boleh melepaskan. Dia akan suruh Allah. Tidak macam orang musyrikin zaman kita, nak amak jin, panggil jin.
teruk sekali. Jadi orang Mekah ni la mujira, tidak ada yang berkuasa melepaskan daripada tangkapan dan cengkaman sesiapa malaikat Allah. Yang ke-11, la muhtara wa la mudabbir, tiada memiliki kuasa membebaskan sesuatu ikhtiar. Tiada kuasa yang bebas membuat ikhtiar. Tiada kuasa yang bebas mentadbir seluruh alam. Malaikat Allah juga. Orang Arab Mekah faham gitu. Bebas berikhtiar, mana bebas buat apa saja. Ikhtiar ni mana kuasa. Bebas berkuasa. Dia berikhtiar penuh. Tidak ada sebenarnya malaikat Allah juga. Sebab bagi mereka, malaikat anak tina Allah yang mereka faham tu tidak bebas berikhtiar tu. Hanya kuasa yang ada pada malaikat yang diberi, kadar yang diberi. Untuk kuasa-kuasa yang diberi, kadar-kadar yang diberi. 3 syarat. Mana jin ni boleh buat benda ni, sekadar ni, kawasan ni saja. Kalau pergi kuasa lain, kena jin lain pula. Dia faham. Dia buat suatu kepahaman. Dia buat satu kepercayaan yang dia reka-reka, boleh jadi daripada bisikan dalam alam ghaib, yang tidak ada asas sikit pun daripada wahyu. Yang ke-12, la radda li hukm wala mani'a li qada'ihi illa Allah. Yang ini tidak boleh mengembalikan ketetapan dan tidak boleh menghalang keputusan, iaitu mengubah keputusan malaikat Allah juga. Jadi pahaman-pahaman tentang tasarruf yang 12 ini merupakan pahaman orang Mekah pun tidak sunnah ni. Nah, yang mana hak 12 ni dari kalangan masyarakat Melayu boleh jadi ada juga, punah juga. Tapi oleh kerana kedua-dua perkara ni, walaupun mereka terima, tapi walaupun dengan keadaan mereka menerima seluruh kecuali satu, hak mereka masih tidak terima, mereka tetap dikira musyrikin Mekah, tidak dikira beragama Islam, tidak dikira benar dalam mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Sebab syarat akidah 100%. Jadi akidah ni biasanya kalau kita buka kitab akidah, permulaan pendahuluan kitab akidah ni dibahas mengenai dalil untuk mensabitkan akidah. Dia dalil untuk mensabitkan akidah, dalil untuk mensabitkan fiqh, dan dalil untuk mensabitkan tasawuf. Biasa-biasa 3 ni tidak serupa. Nah, dalil mensabitkan akidah mesti dalil yang sangat kuat. Kalau Quran tu memanglah Quran yang paling kuat tu. Hadis dia ada 3 kategori: mutawatir, masyhur, khabar wahid. Di segi akidah, hadis sahih yang masyhur dan mutawatir saja diguna pakai. Hadis khabar wahid tengok keadaan. Kalau sekiranya hadis khabar wahid yang sahih bercanggah dengan Quran tentang akidah, maka hadis khabar wahid ditakwil, tak boleh pakai sebagai asas. Tapi sekiranya hadis khabar wahid yang sahih bersesuaian dengan akidah Quran, maka hadis khabar wahid pun dipakai juga. Jadi hadis sahih pun, Nabi jika khabar wahid, tunggu dia lihat lagi, tengok keadaan. Itu akidah. Adapun kalau pendalilan dari segi fiqh, asal dia sahih saja. Nah, walaupun tidak kuat mana pun, untuk fiqh ni, untuk amalan ni boleh pakai dah. Sekurang-kurang hadis sahih ialah hadis dhaif yang boleh naik darjah hasan li ghairihi. Dia kata usul hadis. Hadis dhaif apabila kumpul banyak riwayat berhak naik darjah. Dia asal dhaif kalau duk sah, kalau bila 2-3 sanad digabungkan dan ikut syarat dia, maka dia pun naik daripada dhaif kepada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi merupakan darjah hadis sahih yang paling dhaif, darjah hadis sahih yang paling rendah. Tapi tak apa dah asal jadi sahih, maka boleh digunakan pakai untuk fiqh. Tapi untuk tasawuf, oleh kerana dia dorongnya dan galakkan tasawuf ni, maka kadang-kadang ada dhaif pun orang pakai juga. Tapi dia bukan mensabitkan amalan, tak, atas dasar mensabitkan kelebihan. Yang mana amalan tu memang sudah sabit dah, tak, kelebihan. Kelebihan saja. Jadi tasawuf ni perkara-perkara yang menyebabkan manusia buat banyak.
Benda yang sudah sabit. Boleh jadi hadis-hadis yang memberitahu pada dia supaya buat banyak tu dhaif, boleh pakai. Sebab amalan tu sudah sabit daripada hadis ataupun Quran. Jadi benda-benda tu tak apa untuk tasawuf, tapi untuk akidah dia ada kategori dia. Jadi masyarakat kita dia tidak ngaji benda lagu ni. Dia kira asal ada hadis ni, ustaz hadis ni, ngodok hadis kat bagi dia. Hak dia tu rekod sendiri malam hadis baru dia buat hadisnya. Kita ni hadis kat ustaz. Apa nak buat benda dia? Yang ni satu perjalanan yang cukup jauh. Nak ayat dia semua dalam masa ni. Tak ada apa. Mana kalau dia tengok hadis maudhu hadis juga, tak ada apa. Jadi tak perlu cakap banyak. Tahap kejahilan orang Islam kita lagu ni keadaan dia. Duk keras situ macam lah, dia tak kerti apa pun. Jadi oleh kerana tu kita kena usaha kesihatan belah pada mereka. Jangan duk biar dan lock mereka dengan keadaan begini. Jadi nahas di akhirat esok dia tidak boleh buat apa-apa lagi. Jadi inilah yang kita sebut di segi pendalilan, di segi akidah. Cuma bertemu lah. Hari ni kita boleh baca sendiri, ini bertemu. Hari ni masyarakat kita maklumat yang sepatut tahu sikit banyak seperti ini dia tidak tahu langsung. Maklumat tentang kedudukan macam mana hadis tu dikira sahih. Kalau tidak boleh digunakan pakai untuk jadikan hujah. Dia tidak tahu langsung. Tapi kalau orang biasa masuk mahkamah ni, biasa masuk mahkamah, dia ada suatu maklumat yang baru dia akan dapat apabila dia masuk mahkamah. Rupanya perkataan-perkataan yang kita guna untuk berdalil ni hak dikira layak untuk dipakai sebagai hujah saja boleh dikemukakan kepada hakim. Hak orang bagi cadangan di kedai kopi banyak-banyak tu tak boleh masuk dalam mahkamah sahabat. Bermasuk dalam mahkamah, maka hak cakap dalam mahkamahnya hak erti undang-undang sahaja. Hak berpahaman ini dalil, ini boleh guna sebagai bahan bukti. Ini layak untuk jadikan bahan bukti. Jadi hak orang lain pendengar belaka. Baru dia faham, nak sabit satu kes ni, nak jadi salah kan, jadi betul kan, bukan mudah. So kurang-kurangnya pengalaman dalam mahkamah ni nak ajar pada mereka, jangan cakap benda tak betul. Jangan cuba kemukakan perkara yang tidak betul. Sebab bila masuk mahkamah ni, hakim tak akan terima. Berat kita. Ini dunia. Sepatutnya orang yang biasa masuk mahkamah keluar balik ni, dia kena faham agama kita lebih pada tu lagi cara bagai dalil dan bukti. Kita bukan agama sebarang pakat nak buat begitu. Kalau jadi agama sebarang semua agama lain gitu belaka. Islam yang hebat berbanding orang lain kerana dia punya dalil dan bukti tidak boleh dipertikaikan oleh apa saja akal manusia. Begitu kukuh dalil dia. Nak sabitkan satu syariat untuk dihayati, diamal oleh manusia yang dijanjikan syurga, yang boleh melepaskan neraka, ada dalil dan bukti yang cukup jelas. Orang mengaji ilmu hadis sahaja dapat memahami sejadah-lalainya. Sebab tu dia tak rela satu amalan yang dibuat oleh manusia tu dikira agama, sekadanya tidak sabit. Jadi puak-puak dia ni puak-puak paling warak sekali atas dunia ni. Sebab bohong sekali ditenang. Rawi hadis ni bohong sekali ditenang. Sedangkan fiqh ni bohong satu kali tak apa lagi. Ustaz kita kata kalau buat fiqh dia duduk bohong banyak kali tak apa, sebab dia bukan rawi. Dia guna kamus ni waktu kat ni je. Orang nak pakar saya pakar. Tapi rawi hadis sekali bohong dibuang. Kita sudah ada 50,000 rawi hadis. Tapi dalam tu ditapih-tapih hak sahih sungguh banyak ni yang tinggal. Buat lain pun bohong belaka. Sekali pelawak tak boleh guna lagi perkataan dia untuk syariat. Dia nak buat sama-sama dia tak apalah. Hak tidak membawa syurga neraka, tapi untuk menjadikan dalil dan bukti jalan hadis atau jalan syariat yang nak sabit pada manusia sampai kiamat, mesti laki-laki yang tidak berbohong. Bukan semudah tu. Dan kita ni hadis juga, tu hadis juga. Jadi kita ni jangan macam buat agama seperti agama lain. Ia tidak perlu ada dalil dan bukti, asal buat. Tidak begitu. Inilah kehebatan yang ada pada agama kita sendiri. Cuma kita saja tidak erti. Jadi bahagian ni bahagian bahawasanya
untuk mensabitkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akidah ni, berhajat kepada dalil-dalil yang jenis terbaik, jenis-jenis kuat. Maka ilmu hadis, yakni ilmu usul hadis, ilmu tentang pengkajian tentang rawi-rawi untuk disabitkan sesuatu dalil nas daripada hadis, begitu sekali rumit, tak kena pelajari. Maka kita juga sekurang-kurangnya ada maklumat, bukan sebarangnya nak sabitkan sesuatu amalan syariah ni, bukan sebarangnya. Lebih-lebih lagi soal akidah. Jadi apabila kita semua pakat cakap gini belaka, maka orang yang nak jadikan mahkamah di kedai kopi itu tidak berani. Kita kena heret dia mari, cuba bawa masuk dalam kandang tu, belajar belanggang dengan layar sekali. Sini demo ni boh dah kan, heret lagi jumpa layar. Yang kita pula minta layar duduk, kita pula boleh lawan pendakwa raya. Cuba. Jadi masyarakat kita pun kita kena ajar dari segi agama seperti itu. Itu di dunia. Nak sabit sesuatu, nak ada bukti. Agama pun kita kena ajar masyarakat kita nak maju. Jangan seperti mana agama lain, ia tidak maju. Agama kita adalah agama yang Allah Ta'ala jadikan cukup hebat, begitu sekali jelas dan kukuh dalil-dalilnya. Jadi kita jadikan agama Islam kita ini seperti itu. Kita semua ia akan mengubah keadaan. Jadi jangan biarkan ada di kalangan masyarakat Islam ini yang tidak mengetahui tentang agama dia sendiri. Lebih-lebih lagi di segi pendalilan. Itu di segi akidah. Bahagian kedua, hak persamaan arak jahiliah di segi amal. Pertama, musyrikin arak jahiliah sembahyang, bersolat. Sekalipun ramai tidak bersolat, tidak sembahyang, yang tak sembahyang itu salah. Hak sembahyang betul. Setengah sahabat Nabi apabila masuk Islam, dia ajar sembahyang. Oh, dia tahu ni kita buat dah ni. Kita sembahyang duha lama dah. Sebelum jadi ikut Nabi Muhammad SAW, kita sudah lama sembahyang duha. Ada satu riwayat. Sembahyang tak ke Kaabah. Cuma rata-rata orang tak sembahyang. Tak sembahyang kerana kelemahan yang ada pada dia. Mana ada di kalangan mereka, masih ada di kalangan mereka yang menunaikan sembahyang. Juga dalam kitab sebut Yahudi dia ada cara dia sembahyang. Majusi sebenarnya sebelum terpesong ajaran mereka dengan semua api ni, semua cahaya ni, Majusi dia sudah ada fahaman dia beragama, tapi lama sangat. Lala sekali akhir sekali semua cahaya, semua api ni baru benar ni ajaran bid'ah dia dah ni. Tapi dulu-dulu Majusi pun dalam kitab tafsir kata adalah golongan yang mentauhidkan Allah. Saki baki ibadat masih ada. Rokok sujud kadang-kadang mereka buat. Yahudi Nasara rahmatullah lah. Arab juga pernah buat dan pernah tahu mengagungkan Allah kena diri, kena rokok, kena sujud. Dan kena sebut lafaz-lafaz zikir, kena berdoa menadah tangan. Jadi ada juga dalam pahaman orang-orang Arab Mekah dulu. Begitu juga orang Arab Mekah puasa. Puasa merupakan syariat Nabi Ibrahim. Setengah-setengah tu puasa juga. Walaupun kata 10,000 seorang pun ada yang puasa. Aisyah radhiyallahu anha beritahu puasa Ashura 10 Muharram ni adalah puasa orang Quraisy. Sebelum Nabi jadi Nabi, orang Quraisy kalau 10 Muharram puasa lah. Kita nak kata anak jahiliah dia tak puasa. Puak kita tidak jahiliah tak puasa. Puak kita tak ngaku jahiliah tapi tak puasa. Anak jahiliah Mekah tu hak menentang Nabi, bulan Muharram 10 hari bulan puasa. Aisyah radhiyallahu anha kata, biasa dah orang Arab Quraisy ni tang 10 Muharram puasa lah. Sebab ini puasa Nabi Ibrahim. Cuma orang ramai tidak buat.
segelintir je buat. Begitu juga Arab jahiliah, iktikaf di masjid Haram. Dia faham bahawa iktikaf ni boleh pahala. Dalam kitab tulis, berpahaman ibadat iktikaf adalah ibadat yang boleh pahala sekiranya seorang itu duduk tumah, duduk tapur dalam masjid. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, saya menazah masa jahiliah dulu. Masa tak jadi ikut Nabi dulu, kita menazah." Menazah apa? Syariat Nabi Ibrahim, agama lain tak ada nazar-nazar ni. Jadi saya menazah nak puasa. Saya menazah nak iktikaf. Tapi masa kita nazar tu kita kafir lagi. Lepas tu kena teruskan lagi nazar ni, ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Buat. Kena iktikaf dalam masjid Haram." Nah, hadis Bukhari. Maknanya apa yang dibawa oleh Sayyidina Umar semasa jahiliah ini adalah merupakan pahaman dan pegangan dia sebelum jadi ikut Nabi lagi. Dia jenis nazar, dia jenis nak puasa, nak iktikaf gitu. Mana dia tahu puasa iktikaf ni? Melalui dia dengar-dengar daripada tu nenek dia, hak Nabi Ibrahim dulu. Kita tu kata Arab jahiliah, bahasa jahil tu kita tak tim apa. Contohnya, kita duduk buat tuduh-tuduh yang kita pun tidak tahu setakat mana dia punya kerusakan. Arab jahiliah Mekah juga menunaikan haji dan umrah. Nah, dalam kitab tulis, orang Arab jahiliah mereka menunaikan haji dan Baitullah. Mereka menunaikan umrah. Umrah dengan haji lain. Umrah sakut bawa dengan Kaabah ya. Haji pergi kepada Arafah ni. Nah, kalau haji Arafah, sebab tu kalau bukan musim haji, Arafah tu kosong gitu. Sebab haji berlaku di Arafah, di Mina, Muzdalifah. Umrah hanya berlaku di Tawaf dalam Masjid Haram. Nampak tak? Jadi dua-dua perkara ni orang Arab faham. Haji kena pergi di Arafah, kena ada bermuazib Muzdalifah, kena ada melantang jamrah. Melantang ni pun dia mereka buat. Mai mana melakukan? Kitab putih pun tak ada. Adalah saki baki kefahaman yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek mereka yang ikut Nabi Ibrahim. Nah, mereka mentalbiahkan labbaik Allahumma labbaik, lafaz yang sama hak kita guna hari ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal wal la syarika lak. Cuma dia tambah soal lagi. Tidak ada syarik, mana tidak ada sekutu bagi engkau kecuali sekutu yang kami ambil daripada kehendak engkau. Dia buat gitu. Dia tambah habidah dia. Illa syarikan huwalaka wa ma malak. Tu dia tambah. Sebab dia tahu hak dia suruh Nabi, hak dia suruh malaikat, hak dia suruh wali semua sekali ni syirik belakang ni. Tapi syirik ni tak apa ni. Sebab syirik ni kerana Allah Taala juga. Kerana syirik ni syirik Allah Taala nak juga. Dan kau yang mereka sendiri. Maka bila Nabi SAW dengar labbaik Allah mereka ini, Nabi kata, "Hak ni buat. Hak ni hak mu buat diri ni. Hak pun rana habis ni. Hak ni hak Nabi Ibrahim sungguh. Hak Nabi Ibrahim sungguh kal apa kali ni." Lafaz labbaik tu ya, talbiyah tu ya. Macam mana dia kita kata Arab Mekah jahil ni? Dia jahil benar salah tu ya. Hak benar betul gitu. Macam kita hari ni ya, jahiliah tu benar hak kita tak tahu. Kita buat benda tu salah dengan sebab tidak tahu. Maka zaman ni pun dia panggil jahiliah juga. Bersa'i di Safa Marwah, sentuh Hajarul Aswad. Semua ini adalah amalan-amalan yang masih mereka buat. Begitu juga Arab jahiliah mengeluarkan zakat dan membuat kebajikan dengan infak harta. Orang Arab jahiliah infak harta dan keluar zakat. Sebab itulah setengah ulama tafsir kata ayat-ayat zakat di Mekah ni bukan bermakna lain. Ayat zakat di Mekah pun makna zakat. Cuma kadar zakat setahun sekali 1/40 ditetapkan di Madinah. Tapi zakat yang disebut dalam ayat-ayat di Tengah Mekah ni memang zakat. Sebab orang Arab Mekah tahu zakat ni. Lafaz yang dia tahu pun. Ni. Nah, Arab jahiliah keluar zakat, membuat kebajikan dengan harta benda. Dan semua dalil-dalil ni disebut dalam kitab-kitab. Musyrikin Arab jahiliah bernazar pada Allah, mandi junub. Kalau bersetubuh mandi junub. Buat kita ni mandi junub pun tidak reti.
sekolah menengah dah tak reti main dia. Lebih teruk pada arak jahiliah. Dalam kalangan orang kita Melayu yang beragama Islam, anak-anak dia tak reti sembahyang junub. Sedangkan arak jahiliah reti sembahyang junub. Tak boleh setuh Quran kalau tak ada wudu. Orang Arab faham. Bila Sayyidina Umar nak setuh Quran, adik perempuan dia kata tak boleh kerana kamu semar, kamu tidak mandi. Ini faham mereka berkhitan sunat. Sebab sunat ni adalah amalan Nabi ya. Orang tidak jadi Nabi tak tahu perkara ni. Jadi ajaran-ajaran Nabi yang sunat. Sebab tu orang yang agama tidak ada daripada ajaran Nabi, dia tak erti sunat ni. Jadi orang Mekah sunat. Ia merupakan 10 amalan fitrah Nabi Ibrahim. Maka saki-baki amalan-amalan ni masih lagi dibuat oleh mereka. Dan mereka pandai tidak baik kalau tidak sunat. Dan mereka juga memandikan mayat, tidak bakar gitu tak. Kafan dan kebumikan dalam kubur. Bagaimana ajaran ni kalau tidak daripada agama Islam wahyu? Tapi dia pun benda lain. Hak ni dia betul. Orang Arab jahiliah menyembelih binatang di halqah. Tidak kata katok kok dah gitu tak. Dia sembelih. Macam kita sembelih lah ni. Yang kira-kira tidak sah kalau katok kita makan. Salah. Tidak jaga membelah perut, menjerut leher. Tak. Seperti orang tak ada agama, dia ikut syariat. Sebab dia benar-benar seperti ini, dia ada ilmu. Orang Arab jahiliah juga menamakan anak mereka dengan nama-nama nisbah pada hamba Allah. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, nama dia Abdullah bin Utsman. Abu Bakar, ayah dia pun nama Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Jad'an, Jabir bin Abdullah. Semua nama-nama ni nisbah pada nama Allah. Sebab Nabi Ibrahim ajar Tuhan kita namanya Allah. Maka dia pun nama. Tapi dalam masa yang sama dia bubuh juga nama anak dia dengan wali. Abdul Uzza, Abdul Lat, dia bubuh juga. Macam buat kita kan. Bubuh nama kadang-kadang dah minat sangat tu bubuh kat nama ni juga. Allah Ta'ala Allah lah, tu bubuh juga nama. Arab jahiliah memahami mahram. Hak ni sah nikah, hak ni tak boleh nikah. Dan nasab keturunan, nasab ni sepupu. Hak ni dua ni boleh nikah, ni tak boleh nikah. Sekarang boleh nikah sepupu saja ke bawah. Hak atas lagi tak boleh dah. Nama darah tak boleh, semua sekali tak boleh. Dan ridha, menyusu. Kalau adik-beradik sesusu tak boleh nikah, orang tak faham. Orang kita tidak faham. Apabila guru yang mengajar bab ridha ni tanya, rata-rata tidak reti pun bab menyusu ni, hukum menyusu. Kadang-kadang dia duduk menyusu gimana dah sepupu dia ni, lepas tu nikah pula lepas dah ni, nikah sama adik-beradik, barang tak reti. Jadi apabila ditanya betul sungguh. Sedangkan Arab jahiliah tak boleh. Kalau dah menyusu, kita telah jadi adik-beradik. Ramai adik-beradik Nabi ni sebab menyusu. Berapa dia tu mari? Dia tak apa, adik-beradik susu saya ni tak apa. Zaman Nabi redha. Dan ada meminang. Mana pergi minang orang nak nikah. Nabi kita didatangi oleh buat saudara dia bawa untuk minang Khadijah. Ada dalam kitab. Dan lain-lain pun. Mana resam minta untuk kahwin, minta daripada wali untuk mengahwini anak dia atau orang di bawah kewalian dia. Sedangkan ini ajaran Islam. Arab jahiliah juga memahami talak raj'i, talak ba'in. Talak raj'i, talak yang boleh rajak balik tanpa akad baru. Dan Arab Mekah juga faham talak ba'in, talak yang mana kalau nak nikah balik kena akad pula semula. Kita pun kita tidak erti. Baik. Arab jahiliah juga memahami haramnya zina, haramnya mencuri, samun, haramnya mengupak. Dan Arab Mekah faham apabila kita buat dosa kena istighfar kepada Allah. Al-Quran sebut orang Mekah istighfar. Waktu Allah kata aku tidak azab orang Mekah ni walaupun dia menetap, kerana sebahagian orang Mekah ni duk istighfar pada aku. Dia nak nyawa ikut Nabi Muhammad tapi tak ada arah mak pak dia, orang besar-besar dalam kampung dia tu duduk nak bunuh dia kalau masuk Islam. Maka dia istighfar kerana tidak boleh menyertai Nabi. Nabi pergi ke Madinah lah. Jadi dia duduk keadaan tak semua salah. Lalu dengan sebab takut Allah Ta'ala hukum di akhirat, dia istighfar hingga akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah pada
orang besar-besar, dan dia pun masuk Islam. Allah sebut dalam Quran, kita akan baca. Jadi bahawasanya buat salah dan lepas tu istighfar untuk Allah maaf sudah menjadi satu kepahaman pun orang Mekah. Persoalannya, setelah perkara-perkara ni yang mereka buat ni, kalaulah Nabi ajar benda ni juga, dia takkan lawan. Sebab benda yang dia buat dah. Nah, orang kita pun kalau kita buat seperti dia buat, dia tak marah kita. Hak dia marah pada kita apabila kita buat benda lain, dia buat benda lain. Dia marah. Kalau sama-sama buat macam dia tak marah. Macam dia buat, sudah semaya salah jujur, kita pun tak buat tu seorang. Dia tu apa tak buat. Semua orang pun gini belakang. Orang nak balas dengan orang. Ya, sedangkan dia buat tu ajar mereka sendiri. Nabi tak ajar pun. Orang ni nak ikut Nabi ajar senyap gitu. Dia kata dia betul, dia lawan. Bermakna hak mana kita baca tadi, amalan-amalan orang Mekah tadi, orang Arab takkan marah Nabi kerana tadi. Kerana semaya, kerana zakat, kerana haji, sebab dia buat juga. Nabi pun buat juga benda tu. Jadi hak dia nak kata Nabi jadi gila, Nabi merupakan orang yang telah sesat daripada ajaran datuk nenek. Apa? Perkara lain. Perkara lain. Jadi dapat diketahuilah bahawa orang Arab Mekah sangat keras menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras menentang para sahabat yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara-perkara tadi mereka juga buat. Berarti mereka bukan marah kerana Nabi buat perkara tadi. Kerana puasa nak mereka puasa. Hak mana-mana tadi kan, mereka tak marah, mereka buat juga. Hak mereka marah pada Nabi kerana suatu perkara yang lain. Ya. Jadi persoalannya, kenapa mereka sangat keras memberi tentangan sehingga sanggup mati dalam memerangi Nabi? Mati tak apa. Hal ni tak boleh, tak betul. Adakah kerana Nabi Muhammad pendusta? Adakah kerana Nabi Muhammad pengkhianat? Adakah kerana kelemahan diri baginda sendiri, kelemahan-kelemahan lain-lain? Semua tidak ada. Mana pada peribadi Nabi tak ada yang boleh mereka kritik. Adakah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka salah kerana berbilang-bilang Tuhan yang Maha Esa? Allah dua, Allah tiga. Tidak juga. Jawapan sebenar ialah perkara pokok, perkara asas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang, dilawan oleh kaum mereka sendiri adalah tuntutan tauhid pada lafaz ilah. Nabi kata la ilaha illallah. Ini dia marah. Sebab ilah ni orang Arab. Apabila Nabi kata ilah hanya Allah, orang Arab lawan. Sebab bagi orang Arab Mekah, tugasan Allah ini bukan Allah saja. Wali boleh juga, Nabi boleh juga, malaikat boleh juga, jin boleh juga. Hak kamu kata Allah saja yang berkuasa dan segala tugasan ilah ni Allah saja miliki, hak ni tak boleh wahai Muhammad. Tak betul. Patut Allah sebut dalam Quran, aja'alal alihata ilaha wahida. Patutkah Muhammad ajak kita untuk menjadikan tugasan ilah Allah Ta'ala ni kepada Allah saja, tak bagi kepada yang lain-lain pakai-pakai? Ini tidak betul. Tauhid seperti ini tidak betul. Tauhid tawassul betul. Jadi bertemulah Nabi dengan orang Mekah, tauhid original dengan tauhid tawassul. Bermakna orang Mekah lawan Nabi atas dasar tauhid tawassul. Mana sebahagian tauhid lah, hak tawassul kena tawassul. Sebab mereka-mereka yang menyeru selain pada Allah ni bukan kata Allah keluar. Roh-roh yang mereka suruh Nabi atau wali, malaikat atau jin, wakil untuk mereka tawassulkan supaya bawa doa mereka kepada Allah. Hak Nabi kata tidak boleh. La ilaha. Tugasan-tugasan ini tidak diberi oleh Allah kepada sesiapa. Setiap hamba dia kena terus mengadu pada Allah. Tidak boleh berada dengan apa-apa saja keadaan untuk bertawassul dengan sesiapa. Atas perkara inilah Nabi ditentang habis-habisan. Bukan kerana sembahyang, bukan kerana puasa, kerana mereka berbuat juga. Jadi mereka ditentang atas dasar ilah, iaitu perkara yang menjadi lazim atau perkara-perkara yang menjadi lazim pada sifat ilah. Jadi tugasan-tugasan Allah. Jadi mafhum tauhid tentang ilah inilah yang menjadi penghalang besar kepada ketua Quraisy
daripada mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mendengar sahaja kalimah la ilaha illallah, fanafaru, mereka lari. Wa qalu, mereka berkata pada Nabi, salna ghaira hadza, tolong beritahu pada kami benda lain. So ajak kami sembahyang tak apa, ajak kami buat haji tak apa, jangan. Hak ni tak boleh. Nah. Lalu Nabi SAW bersabda, lau ji'tumuni bisyamsi hatta tada'uha fi yadi ma sa'altukum ghairaha. Kalau kamu sanggup bawa matahari duduk dalam tangan aku, nah, aku tidak akan minta supaya kamu ubah akidah lain kecuali ni saja. Betul ni saja. Faqamu, maka mereka bangun meninggalkan Nabi hal keadaan marah dan benci. Lalu mereka kata, wallahi, demi Allah, kamu telah mencela nabi-nabi yang kami seru, kamu telah mencela wali-wali kami seru, kamu telah mencela malaikat-malaikat anak perempuan Allah yang kami seru, kamu telah mencela jin-jin yang kami seru. Asalnya Nabi tidak cela, Nabi kata tak ada kuasa. Tidak betul. Dalam tafsir Ibn Katsir. Jadi kita muzakarah dulu terlebih dahulu, sikit banyak, lepas tu sama balik.